Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, alhamdulillah jumpa. Kita sambung. Hari ni kita baca Tauhid Iman. Berapa? Sambung kat mana? Okey Ustaz, muka surat 24 baris ketiga, yang dengan dia berkata-kata Allah Ta'ala pada sedia kala. Dengan dia tu. Ya Ustaz, yang dengan dia, betul. Baris ketiga. Ya. Kalam Wajib bagi Allah yang sudah wajib bagi Allah ada sifat kalam. Artinya berkata-kata yang berdiri pada zat. Yang dengan dia. Oh, sambung itu. Betul tak? Betul Ustaz, betul Ustaz. Yang dengan dia berkata-kata Allah. Dia ni apa ni? Kat sini. Sifat kalam. Sifat kalam. Ini sifat kalam. Dia rujuk pada sifat kalam. Berkata-kata Allah Ta'ala. Kita tengok kitab ni kan. Kalau dia kata Allah, dia akan cakap Ta'ala. Dia tak tinggalkan perkataan Ta'ala yang maha tinggi. Ta'ala pada sedia kala. Apa maksud sedia kala? Kidam lah. Sedia lah. Daripada asal perkataan sedia je. Sedia. Cuma tambah kala je. Ni bermaksud qidam. Maknanya Allah itu sedia. Kenapa kita kata gitu? Sebab Allah ni ada 3 perkara yang qadim kepada Allah. Yang qadim. Yang qadim ni maksudnya tiada mula. Apakah makna qadim? Qadim ialah yang memiliki sifat qidam. Dia punya pusingan-pusingan perkataan tu nak kena faham lah. Qadim, qidam. Ada 3 perkara. 3 perkara yang qadim. Apa dia? Apa dia?
Nama Allah. Oh, nama perbuatan. Dua, Sifat. sifat Allah. Tiga, Perbuatan. zat. Bukan perbuatan. Perbuatan Allah tu baru. Sebab kenapa ulama kata perbuatan dia baru? Sebab apa dia buat adalah benda baru. Apa dicipta, benda yang dicipta tu baru. Bila kena benda dicipta tu baru, maka perbuatan dia baru. Sebab apa? Faham? Sebab benda yang dia buat ni adalah baru, makhluk. Bukan maksud baru tu baru nak buat. Bukan. Kan baru tu maksud dia makhluk. Dia buat ni, apa dia buat ni adalah makhluk. Apa dicipta ni makhluk. Dia cipta dengan perbuatan dia, af'al. Lepas tu af'al dia tak masuk dalam qidam. Tapi zat dia ni qidam. Bila zat dia qidam, nama dia qidam. Sebab bila ada zat, mesti ada nama. Bila ada nama, mesti ada sifat. Jadi tiga yang qidam ini, nama, zat dan sifat. Tu nama tu sebab dia letak pada zat. Sifat itu dia letak pada zat. Perbuatan tu bila dia nak buat, dia buat. Bila nak buat, dia berkendak nak buat, dia buat lah. Dan dia buat itu adalah bila dia buat sesuatu tu, benda tu baru. Bila dia buat tu baru, maknanya perbuatan Allah baru. Tu yang Ustaz terang dulu lah. Yang kita nak kena faham. Lepas tu yang dia kata tu, sedia kala. Sedia kala. Tu nama sedia kala. Ya, Allah. Okey. Dan sentiasa, sedia kala, dan sentiasa tiada apa dia kata tu? Dengan huruf dan tiada dengan suara. Tiada dengan huruf dan ni huruf. Ni. Tiada dengan huruf dan tiada dengan suara. Tiada dengan huruf tu maksud apa? Tiada dengan huruf, tiada dengan suara. Salam Ustaz. Missing word huruf. Tiada huruf. Tiada dengan huruf. Kalau kita baca apa? Tiada dengan huruf. Ustaz tak tulis tiada dengan huruf. Tiada dengan huruf. Missing word. Tiada dengan huruf. Dan tiada dengan yang mula-mula Ustaz, yang mula-mula. Yalah. Tiada tu. Tiada dengan huruf. Missing the word tiada. Oh, okey. Dah betul lah. Sentiasa tiada dengan huruf. Okey, depan ni tak ada. Dan tiada dengan suara. Kita tak boleh fikir dengan akal. Macam mana? Tak boleh fikir. Wallahualam. Maknanya kalau Allah ni, dia tak ada dengan huruf dan tiada dengan suara. Gitulah. Ni. Inilah yang nama dia kalam nafsi. Nanti kita akan pergi pembagian-bagian dia lah. Kali ni kita tulis dulu. Tiada dengan huruf dan suara ni. Ini namanya kalam nafsi.
Nanti ada pembagian ni lah, nanti kita cerita kemudian lah. Ini kalam nafsi. Dengan ni sama juga macam kita kata Allah melihat tiada dengan mata. Allah melihat Allah mendengar tiada dengan telinga. Allah berkata-kata tiada dengan suara. Jadi dengan ni menunjukkan apa? Kalau tiada dengan, dia menunjukkan apa? Apa dia tunjuk ni? Tiada dengan. Mustahil. Allah di kudrah tiada dengan tenaga. Tiada dengan tenaga. Allah berkendak tiada dengan perasaan. Tiada dengan ni maksud apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu apa? Allah itu Berhajat beza dengan tiada makhluk. berhajat. Allah kasih tiada dengan hati. Allah kasih tiada dengan perasaan. Yang ada perasaan ni kita lah. Rasa kasih, rasa sayang, rasa marah, rasa geram. Allah murka bukan dengan perasaan dia. Dia tak ada perasaan. Bukan dengan perasaan. Dia murka. Dia sayang macam tu. Kalau dia sayang dengan perasaan sayang, dia cinta. Maknanya dia berhajat kepada perasaan. Dia menunjukkan dia tidak berhajat. Tiada dengan. Maknanya tauhid ni, apa yang ulama ni susun, dia ada makna. Dia ada makna. Tu bagi tauhid ni dia kena renung betul-betul. Tak boleh tidur. Dia kena renung betul-betul, dia kena dengar betul-betul apa yang disampaikan. Sebab dia satu benda yang sangat ni sama juga ni. Tiada dengan. Allah melihat tiada dengan mata. Allah mendengar tiada dengan telinga. Allah berkendak tiada dengan perasaan. Dia tak berhajat pada alat. Dia tak berhajat pada perkakas. Allah berkata-kata tiada dengan suara, tiada dengan lidah, tiada dengan mulut, tiada dengan huruf. Dia cakap tiada dulu, tiada kemudian. Lepas tu akal kita ni ada ceiling untuk fikir. Macam mana? Allah alam. Itu jawapan yang tepat lah. Allah juga yang mengetahui hakikat zat dia macam mana. Tapi yang kita disuruh pelajari untuk mengenal dia, ialah dengan memperbandingkan dengan makhluk. Makhluk cakap macam mana? Bukan macam tu. Makhluk cakap ada suara. Maknanya Allah bukan macam tu. Makhluk cakap ada apa? Ada huruf. Ada A, B, ada benda perkataan. Dua huruf, dua perkataan. Tapi Allah bukan gitu. Dia bukan gitu. Jadi perbandingan dia, sebab apa? Mukhalafah. Bersalah. Bersalah Allah itu. Mukhalafah. Maknanya kita sebut 20. Allah itu baqa. Mukhalafah. Binasa. Allah itu wujud. Mukhalafah. Sebab yang mukhalafah tu semua sifat makhluk. Mukhalafah tiada. Allah itu berkuasa. Mukhalafah lemah. Allah itu iradah. Mukhalafah tergagah. Allah itu basar. Mukhalafah buta. Allah itu mendengar. Mukhalafah gitu. Itu mukhalafah tu dia merangkumi semua bersalahan. Adakah itu dinamakan sifat salbiah? Tak, itu lawan. Itu lawan. Dia dekat salbiah ni ternafi lah. Ternafi. Allah itu khidam. Ternafi. Dia baru. Lawan dia itu itulah dia, ternafi juga itulah dia. Lawan ni dia nak kuatkan, dia nak meletakkan mustahil. Ternafi tu nama salbiah. Ternafi. Salbun tu nafi. Jadi bila kita kata Allah itu baqa, ternafilah dia binasa. Mukhalafah ni ternafi tu termasuklah. Salah lah kalau kata dia binasa. Dia binasa. Salah. Maknanya Allah itu baqa, ternafi, ada akhir,
Allah itu bakar, sama juga macam kita kata, mustahil lah dia binasa. Sama juga. Jadi dia banyak menguat-nguatkan. Jadi mukhalafah ni, mukhalafatu lil hawadis, tak sama dengan baru. Jadi apa-apa sifat yang mustahil bagi Allah, semua itu milik pada baru. Baru ni makhluk lah. Tiada ni milik pada makhluk. Binasa ni milik pada makhluk. Baru ni milik pada makhluk. Bergantung pada yang lain milik pada makhluk. Tu dia, maknanya perbandingan nak kenal Allah ni adalah perbandingan dengan makhluk. Tu kita kata kenal. Kenal ni perbandingan dia dengan makhluk. Syarat dia ada 3. Jazam, tempatan sebenar, adalil. Erti dia kenal. Syarat dia 3. Perbandingan dia makhluk. Alat dia akal. Faedah dia bahagia dunia akhirat. Tu benda tu nak kena mesti ada dalam diri kita lah. Seronoknya belajar tauhid ni yang tu lah. Dia menghuraikan seronok kenapa? Sebab asal roh kita ni dah kenal Allah. Asal roh kita dah kenal Allah. Tapi bila datang ke dunia, dia dah hanyut, dia dah lalai, dia dah hayal dengan dunia, dia lupa. Jadi bila dia kenalkan balik, dia rasa macam kita lah kawan lama. Kawan lama ni kita tak jumpa berpuluh tahun. Kali dia tiba reunion, dia ingatkan kita. Akulah dulu sama-sama kat asrama. Kitanya gembira tu. Kitanya gembira tu. Gembira tu maknanya dia dikenal balik Allah setelah lama dia lalai. Dan tiada dengan suara ini. Ni yang kita kata tiada berhajat, inilah yang kita sebut sebagai Allah itu memiliki istighna. Ni. Ni sifat istighna. Okey. Tiada permulaan dan tiada kesudahan. Kenapa Allah ini sifat dia tiada permulaan? Sebab sifat dia adalah qadim. Tiada permulaan dan tiada kesudahan. Allah itu dia bersifat qidam. Kita tulis ini, sifat Allah adalah qadim. Dia tak ada mula. Sejak bilakah Allah berkata-kata? Tak, soalan tu tak masuk akal. Soalan tu, soalan tanya gitu. Sejak bilakah Allah itu berkata? Bila ada sejak, mesti ada mula. Bila ada mula, maknanya baru. Bila ada baru, ada pencipta. Sedangkan Allah ini wujud dia tak ada pencipta. Sifat qadim. Ustaz nak tanya boleh? Macam orang biasa guna perkataan sejak azali, Ustaz. Sejak azali tu sebenarnya untuk apa? Azali ni tak ada mula. So boleh kita kata Allah tu ada sejak azali? Sebenarnya dia tak ada sejak. Sejak ni sebenarnya perkataan ni sejak tu hanyalah nak memahami je. Tapi pada hakikat dia tak ada sejak. Sejak ni maknanya ada mula. Jadi bahasa Melayu ni sejak. Boleh kita kata Allah ada pada azali macam tu? Pada tu tepat. Cuma sejak ni nak memahamkan bahasa je. Kalau sejak ni, sejak ni maknanya ada starting point. Sejak dari dulu. Ada dulu. Ada dahulu. Dia tak ada dulu. Dia ni, sedianya ni memang akal kita tak boleh memikirkan bagaimana yang dikatakan sedia. Lepas tu pada ijmal, sifat sedia ke sifat apa, kita serah je pada Allah macam mana. Pada ijmal. Pada tafsil,
kita diperbandingkan sifat Allah ini dengan makhluk hanyalah pada tak ada penaklukan akal untuk memahami dengan mudah. Sifat Allah ni dia bukan bersusun. Dia bukan mula wujud, lepas wujud khidam, lepas tu bakar. Tak. Tapi dibuat oleh ulama untuk memudahkan faham. Bukan sifat Allah berturut. Bukan. Dia lepas dia kuasa, baru dia iradah. Lepas tu baru dia bercakap, baru dia hidup, baru dia ni hayat, sama basah tak. Dia bukan gitu. Tapi disusun atas memudahkan kefahaman akal. Kefahaman akal. Jadi diterangkan satu ni atas kefahaman akal dia. Hakikat dia, wallahualam, kita tak tahu. Benar. Itu dikatakan tiada permulaan dan tiada kesudahan. Maknanya perkataan Allah ni, dia tak ada mula, sudah dia macam ni. Dia tak ada. Macam kita bercakap lah. Cakap start, berhenti. Gitu. Sebab kita ada suara, kita ada susunan. Kita ada susunan. Hebatnya Allah ni, sampai ulama kata, dalam peringkat tu, dia dengar benda yang tak bersuara. Dia dengar hitam, dia dengar putih, kita belajar tu kan. Dia lihat suara, dia lihat bising, dia lihat senyap. Kita kata macam mana lihat bising senyap? Memang akal kita tak sampai. Sebab kita berpandukan apa yang ada pada makhluk. Sedangkan Allah itu, Maha Suci Allah, dia sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Sebab tu dalam sifat 20, dikawallah ia dengan satu sifat, nama dia mukhalafah. Mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi macam Al-Quran tu, kata kalam. Tu nanti ada pembagian dia. Nanti ada pembagian dia. Ada kalam nafsi, nanti kita cerita pembagian dia. Okey. Ya, ini bukan dimula berkata-kata tiap suatu perkataannya, kemudian diam. Ini nak terang ni. Ini nak terang ni, apa tak ada mula. Ya ini, tu maksud dia, bukan dimula berkata-kata, kemudian diam. Saya mula cakap ni, dia diam. Saya cakap satu ayat. Saya baru sampai Banting. Nampak saya diam? Saya baru sampai Banting. Tadi mula saya cakap apa? Saya. Last saya cakap apa? Banting. Kemudian saya apa? Diam. Tapi Allah punya perkataan, punya berkata-kata, dia bukan berkata-kata, kemudian diam. Macam mana sebenarnya dia? Allahualam. Hakikatnya ada full stop. Ada koma. Dahsyatnya ulama menerangkan ni. Nak menerangkan bagaimana sifat dia ni sama sekali tidak serupa dengan makhluk. Sebab tu Allah sebut dalam satu ayat saja. Bila orang kafir, macam mana Tuhan kau ni, macam mana ni? Allah jawab dalam satu ayat, katakanlah kul huwallahu ahad. Esa ni maknanya dia tak serupa dengan makhluk. Mendengar dia tak serupa dengan makhluk. Apa yang pengalaman kita, tahu kita makhluk dia cakap, dia diam. Dia ambil nafas, dia cakap balik. Tapi Allah ni dia tak ada mula cakap, lepas tu tak ada, kemudian diam. Tak sama. Fikir macam mana Allah kata tu, macam kata macam makhluk, kita tak ada. Itu semua salah. Salah. Jadi ini tiada permulaan ni, dia dekat sini. Tiada mula dia berkata, lepas habis berkata dia diam. Jadi mula dia kat sini. Dan tiada kesudahan ini, yakni pada maksud diam. Ni. Jadi kesudahan tu maknanya diam, Ustaz. Boleh juga kita kata tiada kesudahan ni sifat Allah yang kekal lah.
Sifat dia kekal, dia tak binasa. Tapi kalau pada kitab ni dia kata susunan ayat. Macam susunan ayat lah. Allah, kita nak berkata-kata, kita kena fikir. Betul tak? Nak cakap apa ni? Apa alasan nak bagi? Apa penerangan nak bagi? Bagaimana cara nak beri penerangan? Tengok dulu orang ni macam mana lah. Kalau budak-budak, dia tanya kita benda, kita nak cakap, tak boleh cakap cara macam orang dewasa, tak faham. Cakap cara budak-budak. Kalau cara orang tua, cara orang tua. Kalau cara orang elit-elit ni, adalah cara dia nak cakap. Supaya mengikut tahap akal mereka. Tapi Allah ni, dia nak berkata-kata, dia bukan memerlukan macam kita, nak kena fikir dulu, apa nak cakap. Bukan itu. Kalau berfikir ni adalah pada makhluk. Makhluk cakap, lepas tu dia senyap. Allah tak ada. Cakap, tak ada senyap. Tak ada cakap, dia ada bercakap, tak ada mula, kemudian diam. Tak ada gitu. Ni yang kita nak belajar ni. Macam mana kalau dulu tak belajar tauhid, pernah tak kita dengar Allah itu mendengar hitam, mendengar putih, mendengar manis, mendengar masam. Macam mana kita baca lagi kitab tauhid. Saya tanya, pernah tak kita terfikir tu kalau tak belajar? Kita kan tahu Allah tu dengar apa? Dengar suara. Pernah tak kita fikir, saya cakap? Tak pernah. Ni ada 2 orang kat tangan ni, nak tanya apa? Tiga orang kat tangan ni. Boleh tanya sekarang, Ustaz? Ah. Yang bahagian kalam nafsi tu, kita bercakap tentang sifat kalam. Sifat-sifat lain penerangan Ustaz pernah sebut. Allah mendengar, Allah berkata, bukan menggunakan suara, bukan menggunakan alat seperti mulut. Jadi kita gunakan misalnya kalam nafsi, untuk sifat lain pun ada, misalnya bahasa nafsi ke, ada ke Ustaz? Tak ada. Dia hanya pada Kalam. Nafsi ni diri. Mana nafsi ni diri. Nanti saya terang lagi kenapa ada pembahagian nafsi. Sebab ada kalam yang telah ditulis, ada kalam yang telah dihafal, itu semua nanti ada cerita dia lah. Ada cerita. Faham. Terima kasih Ustaz. Dia. Baik, terima kasih. Okey. Kita baca kitab dulu, nanti kita buat pembahagian. Dalam kitab ni dia tak ada pembahagian. Hatta dalam kitab ni takluk pun dia tak cakap. Takluk cakap. Kitab ni dia semata-mata melepaskan fardu ain. Jadi yang saya cerita takluk ni semua bukan fardu ain. Jangan risau kau tak faham takluk. Tapi elok faham untuk mengawal, jangan akal yang bebas. Takluk ni nak kawal akal. Nanti kalau tidak, nanti dia faham, Allah kuasa dia faham. Tapi takluk ni pada mungkinat tak faham. Nanti dia kata Allah ni boleh menyebabkan makhluk. Kenapa? Allah kuasa. Lepas tu dia kena kawal dengan takluk. Apa dia? Mungkinat. Kita kata takluk mendengar ni, kita kata apa takluk dia? Apa takluk dia? Inkisyaf. Maknanya Allah dengar semua. Kalau kita tak belajar takluk, nanti kita kata macam mana Allah dengar hitam, Allah dengar putih, Allah dengar masam, Allah dengar manis. Betul tak? Kenapa? Akal ni memang dia tak terima. Sebab dia faham dengar ni suara. Tapi bila ada takluk, meletakkan inkisyaf dalam akal kita, maknanya Allah ni dia mendengar nyata, terbuka. Apa yang dia dengar? Segalanya wujud. Hitam wujud, wujud. Putih wujud, wujud. Masam wujud, wujud. Manis wujud, wujud. Tawa wujud, wujud. Panas wujud, wujud. Sejuk wujud, wujud. Dia dengar. Tu. Itu kena takluk tu. Lepas tu lah ulama tak takluk. Tak takluk. Supaya akal ini jangan bebas. Jangan bebas. Dia boleh fikir benda-benda apa-apa yang nak fikir. Dia dikawal oleh syarak. Syarak tu lah antaranya takluk. Sebab takluk ni dikawal syarak. Dikawal. Maknanya dia tak boleh fikir gini. Dia tak boleh tanya macam ni. Dia tak boleh petikai gini. Tak boleh. Akal ni dia bebas. Dan tak siapa boleh sekat dia untuk buat apa. Dia nak ingat siapa sekarang? Dia ingat. Nak ingat mak kat kampung? Ingat. Semayang pun dia boleh. Tapi kawal. Waktu semayang, ingat Allah. Tu kawal akal ni sebab dia bebas. Dia tak ada ikatan. Macam Ustaz katalah, akal ni macam kipas. Dia ligat pusing. Kalau tak ikat daripada dinding,
dia jatuh, dia akan libas semua orang ke bawah. Dia akan libas semua orang ke bawah. Jadi akal ni perlu diikat dengan syarak. Syarak juga memerlukan akal. Akal juga memerlukan syarak. Untuk memahami hukum syarak ni, kena ada akal. Itu nama dia hukum akal. Dan akal ni jangan biar bebas, kena ada syarak. Itu nama dia hukum syarak. Kita baca yang kat Kalau lah. Kita belajar kalau Okey. Dan tiada dahulu dan tiada kemudian perkataan kata-kata sifat perkata Allah ni tiada dahulu, tiada kemudian. Macam makhluk ni dia ada mula cakap ni, lepas tu cakap ni. Memang tak boleh fikir dengan akal kita lah macam mana. Kenapa nak kata macam mana? Tak boleh fikir macam mana? Sebab Allah tu dia tak ada macam. Tapi cuma kita belajar dia tak serupa macam mana makhluk itu berkata-kata. Dia tak ada dulu, dia tak ada kemudian, dia tak ada bercakap, lepas tu akhir dia diam, dia tak ada. Dia tak ada dulu, tak ada kemudian. Maknanya perkataan dia ni tak bersusun, tak begini, tak begitu, itu nama dia kalam nafsi. Sebenarnya hakikat dia gitu. Kenapa? Yang cakap dahulu, yang cakap kemudian adalah dikatakan sikap dan perbuatan makhluk. Dan kesimpulan dia, apa jua yang di atas ni, semua-semua ni, semua yang di atas ni, dia buat macam ni, apakah kesimpulan di atas ni? Tiada menyerupai dan tiada menyerupai dengan segala yang baru. Itu kesimpulan dia. Tak serupa dengan yang baru. Ni. Kesimpulan ulama ni kata tiada menyerupai dengan segala yang baru. Subhanallah. Itu subhanallah. Maha suci Allah. Maknanya menyucikan apa? Allah itu tak serupa dengan makhluk. Dari segi melihat, dari segi mendengar, dari segi berkuasa, dari segi berkendak, dari segi hidup, dia tak serupa dengan makhluk. Sekali tak serupa dengan makhluk. Makhluk cakap nak kena fikir, makhluk cakap nak kena gerak lidah, makhluk cakap nak kena keluar suara, makhluk cakap nak guna akal, apa nak cakap, makhluk cakap nak susun, lepas ni, lepas tu dia diam pula, dia cakap lagi, lepas tu ada jawapan, orang cakap lagi, dia cakap lagi. Tu makhluk. Dia ada kata-kata dahulu, dia ada kata-kata kemudian. Dia ada permulaan, dia ada pengakhiran. Lepas tu pada Allah ini, dia sesekali tak serupa dengan makhluk. Jadi kalau ditanya macam mana, Allah saja yang mengetahui hakikat dia. Cuma yang kita belajar, kita perbandingkan dengan makhluk, Allah itu tiada serupa dia dengan makhluk. Itu nama dia diikat pada satu sifat, mukhalafatuhu lil hawadis. Okey. Maka Allah Ta'ala
berkata-kata pada sedia kala. Tiap-tiap barang yang wajib. Tu. Ustaz nak tanya boleh? Hmm. Maksudnya yang tadi Ustaz kata kesimpulan tu kan. Kesimpulan bagi sifat kalam tu dia pergi kepada sifat mukhalafatul hadis ke Ustaz? Apa-apa pun akan pergi mukhalafatul hadis. Okey. Apa-apa pun. Bukan kalam je. Mendengar pun sama. Dia berkait lah maksudnya. Dia pegang pada satu key, pada satu prinsip. Allah tak serupa dengan makhluk. Allah tak serupa dengan hawadis ni baru. Baru itulah yang dikatakan makhluk lah. Allah tak serupa dengan baru. Lepas tu kalau dulu guru ajar lu mukhalafah ni kita cakap itulah. Allah itu wujud, mukhalafah tiada. Allah itu khidam, mukhalafah baru. Allah itu mendengar, mukhalafah tuli. Allah itu melihat, mukhalafah buta. Allah itu berkuasa, mukhalafah lemah. Allah itu iradah, mukhalafah terpaksa. Allah itu hidup, mukhalafah. Itu. Pada menguatkan salbiah, Allah itu khidam, tidak baru. Allah itu qiyamu bi nafsi, tidak berhajat. Allah itu mukhalafatul hawadis, tidak serupa dengan makhluk, tidak tu ternafi. Allah itu wadaniyah, tidak berbilang. Termasuklah bersalahan. Sama juga. Lepas tu mukhalafah ni dulu Ustaz kata, kita ambil perkataan yang orang Melayu kata khilaf. Khilaf ni salah. Itu orang raya kan dia hantar ucapan maafkanlah segala khilaf saya. Khilaf ni macam kita kata khilaf ulama' lah. Khilaf ulama'. Khilaf ulama' ni perbezaan. Kadang-kadang ulama' cakap ni, ulama' cakap ni. Itu namanya khilaf. Kita ni yang bersalah-salah ni kadang-kadang bukan masalah pun. Atas salah pendapat-pendapat je. Jadi kadang jadilah kecil hati, jadilah gitu. Tu dia minta maaf tu, dia mohon tu supaya khilaf ini diterima dengan satu keadaan yang baik lah. Itu je lah. Itu nama dia khilaf. Jadi daripada khilaf itulah datangnya mukhalafah. Mukhalafah. Jadi kalau kita tengok bagaimana guru-guru menerangkan, dia akan menolak sesungguh-sungguhnya Allah ini dia serupa dengan makhluk. Sebab tu kita kena cakap, jangan sekali-kali cakap. Yang saya dulu pun mungkin pernah cakap. Masa awal-awal mengajar dulu. Sebab ada dulu ustaz cakap apa? Allah ada mata selayak dengannya. Bukan. Patutnya makna mata selayak dengannya. Makna. Allah itu tangan, ada tangan, Al-Quran kata, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita tak boleh kata tangannya selayak dengan dia. Kita kena kata makna tangannya selayak dengan dia. Kata makna. Apa makna tangan? Itulah kuasa. Kalau kita kata Allah ada tangan selayak dengan dia, maknanya Allah serupa makhluk. Kenapa? Dia ada tangan. Tapi yang kita kena kata, Allah tangan tu ada makna. Makna ni apa? Itu maksud yang dikehendaki oleh syarak. Jadi kalau ayat-ayat yang itu, tak boleh pakai zahir. Kena ada satu, tu takwil. Takwil ni apa? Memalingkan makna zahir ayat seperti yang dikehendaki oleh syarak. Palingkan. Allah Maha Besar. Besar macam mana? Zahir ayat besar. Zahir ayat besar. Besar-besar lah. Tinggi, gemuk, tinggi sangat ke langit. Itulah besar. Tapi sebab dia perkataan mutasyabihat, perkataan yang samar, yang memerlukan penerangan, yang memerlukan takwil, palingkan. Yang besar tu apa? Besar tu hebat kuasa dia, hebat kemuliaan dia, hebat kehendak dia. Itu dah tu. Itu nama dia takwil. Takwil ni memalingkan. Dia ada terjemah. Dia ada terjemah ni. Dia ada ta'rif. Dia ada istilah.
dia ada tafsir, dia ada takwil. Dia ada banyak perkataan tu. Bila nak menerangkan. Dia ada makna. Catatlah saya cakap apa. Ha? Boleh sini. Kau tak catat? Kau buat apa? Catat. Tak dengar. Tak dengar? Tak, saya dengar. Boleh semua Ustaz? Catatlah. Dia ada tarif. Apa dia tu Ustaz? Tarif ni ada dua. Satu, lughah, bahasa yang bermaksud terjemah. Satu lagi istilah huraian kepada terjemah bahasa. Lepas tu dia ada tafsir. Tafsir ni penghuraian kepada ayat. Tafsir. Dia ada takwil. Takwil ni memalingkan makna zahir ayat kepada makna yang dikenaki oleh syarak. Itu nama dia takwil. Takwil ni dia khusus pada ayat-ayat mutasyabihat. Tu nama takwil. Ustaz nak tanya. Allah Ta'ala. Ustaz, sekejap Ustaz nak tanya. Sifat kalam ni ialah sifat ma'ni kan? And then mukhalafatuhu lil hadis ni sifat salbiah. Meaning dalam sifat ma'ani juga kita boleh apply sifat salbiah ni Ustaz. Macam tu Ya. Lepas tu dia ada kaitan dengan sifat-sifat kan? Dia ada kaitan dengan pembagian sifat. Ya. Termasuk kalam lah. Ustaz, tapi sifat salbiah ni tak ada pada Allah. Cuma Sifat ni tak ada. Dia sifat bukan sifat berdiri pada zat. Dia bukan berdiri pada zat kan? Tapi dia menafikan lah. Tapi dia semua sifat dia bergantung kat zat. Dia keluar dia lahir daripada zat. Tapi tak semua sifat berdiri pada zat. Jadi peranan salbiah ni bila kita sebut sifat dia ternafilah sifat kekurangan. Ternafi lah. Kita kata mukhalafatul hadis, dia terus ternafi. Ternafi apa? Allah itu sama dengan makhluk. Dengan perkataan bersalahan, mukhalafatul hadis, bersalahan dengan segala yang baru. Jadi apa yang nafikan? Makhluk. Apa yang ternafi? Makhluk. Allah itu qiyamuhu binafsi, dia berdiri dengan sendiri. Bukan masuk berdiri itu, berdiri duduk berdiri. Bukan tu. Dia ada makna dia. Makna dia apa? Maknanya ternafi lah Allah itu. Ternafi apa? Qiyamuhu binafsi. Ternafi lah Allah itu. Hajat yang lain. Berhajat pada yang lain. Berhajat. Kenapa? Dia berdiri dengan diri. Dia berdiri dengan diri dia. Bukan makna berdiri tu duduk berdiri. Makna ni apa? Bukan makna. Makna apa? Apa makna-makna? Apa makna-makna? Apa yang memiliki sesuatu. Maksud yang dikenaki oleh syariat. Jadi bukan maksud dikenaki oleh syariat itu duduk berdiri. Tapi makna dia maksud yang dikenaki syariat itu menafikan, ternafilah Allah itu tiada berhajat. Kenapa? Dia berdiri dengan sendiri. Dia berpusing-pusing kat situ je. Tapi kalau kita boleh faham dia punya kaitan-kaitan, tu yang lebih bagus tu. Ustaz nak tanya lagi. Macam Sifat salbiah tu menafikan kan? ternafi. Macam kalau kita ternafi. Katalah sifat nafsiyah wujud. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Adakah tiada itu kita kata sifat nafi bagi ada tu Ustaz? Wujud itu adalah hanya sifat pada diri zat Allah. Sebab tu nama dia nafsi.
Nafsi ni diri. Yah ni dibangsakan, dikaitkan. Jadi wujud ni sifat yang dikaitkan dengan zat dia dan zat dia ada. Mukhalafah tiada. Mukhalafah tiada. Maknanya kita guna juga mukhalafatul lil hawadis kat situ. Guna. Okay. Mukhalafah ni dia akan apply pada semua benda yang berlawanan, yang bersalahan. Mukhalafah jahil. Wajib ilmu. Mukhalafah salah jahil. Bila salah, lawan salah apa? Betul. Betul. Mukhalafah jahil. Yang betul dia ilmu. Mukhalafah tiada. Yang betul dia tu lawan mukhalafah tu. Wujud. Jadi bila wujud, mesti wujud. Bila mesti wujud, sifat wajib. Wajib apa? Pada akal. Mengaji tauhid ni yang seronoknya tu. Yang seronok dia membawa akal kita untuk berfikirlah. Satu, ilmu tauhid ni sifat wajib, sifat mustahil. Sebab tu nama dia ilmu yang semalam kita belajar. Ilmu apa? Nazariyah. Nazariyah. Kenapa? Ilmu iyah ni dikaitkan dengan nazar. Jahiliyah. Iyah ni disabitkan dengan jahil. Ma'nawiyah. Iyah ni dikaitkan dengan makni. Tu yah tu. Insaniyah, syaitaniyah, uluhiyah. Nafsiyah, salbiyah. Dia ada mulazimi. Mulazimi lah. Maka Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang yang wajib seperti firman-Nya Qul huwallahu ahad. Okey. Tapi dia tak cakap takluk. Tapi dia kata Allah ini dia kata berkata-kata ia segala yang wajib. Qul huwallahu ahad. Cuba kopi kejap. Tulis kejap. Besar sikit. Tu. Kata olehmu, iaitu Allah itu ahad, satu. Ni pada erti ada ulama kata Allah itu esa. Kalau kita nak terjemah, sinilah. Katakan, wahai Muhammad. Kalau ada sebenarnya begini. Allah cakap dengan Rasulullah ni. Katakan, wahai Muhammad. Allah itu esa. Sifat esa ni sifat apa? Esa ni sifat apa? Wadaniyah.
Wahdaniyah. Ertinya sifat apa? Wajib bagi Allah. Lepas tu dia kata apa? Allah Ta'ala itu berkata-kata pada setiap kala tiap-tiap barang yang wajib. Maknanya barang yang wajib apa? Allah Ta'ala. Wajib akal. Dia kata, maknanya dia bercakap pada barang yang wajib. Nanti kat bawah dia kata dia bercakap pada barang yang mustahil. Dia bercakap pada barang yang harus. Bila dia berkata pada barang yang wajib, pada barang yang harus, pada barang yang mustahil, nanti adalah kita belajar dia punya apa. Baru kita masuk dia punya apa tu. Barulah ada nanti takluk. Dalam tak takluk. Dalam ni tak ada. Tak takluk tak ada. Nanti kita masuk nanti akan datang. Apa dia katakan takluk. Takluk pada sifat kalam. Okey. Daud. Ustaz nak tanya boleh? Kalau kita berzikir subhanallah, Ustaz ada sebut tadi kan? Subhanallah, bila kita berzikir, kita menafikan Allah tu menyerupai yang baharu. Selain daripada tu, boleh tak kita sebut macam kita zikir subhanallah tu kita kata Maha Suci Allah dari sifat kekurangan. Maha Suci Allah daripada sebarang sekutu. Boleh. So apa lagi Ustaz selain daripada 3 ni Ustaz? Maha Suci Allah sifat kekurangan. Maknanya sifat yang mustahil lah. Maha Suci Allah serupa dengan makhluk. Maha Suci Allah tiada sekutu bagi dia. Sekutu ni maksud apa? Kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa maksud yang besar pada syarikalah? Tiada yang berkuasa, yang menunai hajat. Jadi kalau kita kata subhanallah, tiada sekutu bagi engkau ya Allah. Maha suci engkau, sekutu. Maknanya makna yang besar ni, tiada yang boleh tunai hajat melainkan dia. Dia je boleh makbulkan doa kita. Dia je boleh tolong kita. Makhluk tak tolong. Cuma cara ditolong itu diletakkan orang datang. Itulah. Siapa yang gerakkan orang tu datang? Dia yang gerakkan sebenarnya. Siapa yang gerakkan kita jumpa pula orang ni? Kita ni memang ada benda hajat ni. Siapa yang tak tolong? Tiba jumpalah kawan. Kawan pula kerja bahagian ni. Tu tanya dia. Kebetulan aku memang kebetulan. Itu aturan. Itu yang diaturkan oleh Allah. Jadi bila zikir ni, kalau tak faham makna, dia tak ada pahala. Kecuali kita niatkan membaca itu adalah membaca Al-Quran. Rukuk ni bila rukuk Rasulullah kata, di waktu engkau rukuk, hendaklah engkau mengagungkan Tuhanmu. Azim. Jadi bila kita rukuk tu, kita kata subhanallah, Maha Suci Allah, dan segala puji-puji ni hanya engkau. Yang hebatnya engkau, yang baiknya engkau, yang sempurnanya engkau, yang pengasihnya engkau, yang penyayangnya engkau, yang beri rezekinya engkau, yang tak biarkan kita ni dalam benda-benda yang tak baik engkau, yang tolong kami engkau, yang tolong keluarga kami engkau, semua engkau. Dan makhluk ini tidak ada peranan kecuali diletakkan sebagai asbab-asbab. Jadi kita boleh macam kita nak khusyuk tu Ustaz, kita cakap tiada yang boleh kena hajat tu hanya engkau. Ya. Boleh lah. Bila kita rukuk, kita agungkan sebab dia boleh tunai hajat. Hebatnya dia boleh tunai hajat. Hebatnya dia dengar kita cakap, dia dengar, dia lihat apa kita buat, dia tahu hati kita dan dia dengar rayuan kita dan dia janji akan tunai hajat kita. Kalau kat dunia, tak tunai hajat kat dunia, dia tangguhkan satu masa tertentu atau dijadikan ni pahala. Masa sujud mengasakan Allah itu maha tinggi pula. Hebat. Kita berhajat pada dia. Kita pula kata kita berhajat. Yang tadi kita kata dia agung. Dia sangat agung.
Yang ni kita kata, kita ni hina. Lepas tu kita letak muka kita, hidung kita kat bawah. Hina lawan dia mulia. Allah maha tinggi ni maknanya Allah ni maha mulia. Dan ada guru kata, tinggi dia ni, hebat dia ni, tak terfikir oleh kepala kita, macam mana dia? Kau tak fikir tak? Maknanya ada feeling, ada had. Kedudukan dia yang mulia, tinggi ni, kita tak boleh fikir. Macam mana dia mendengar, macam mana dia melihat, tak boleh fikir. Cuma nak mengetahui sifat dia tu memperbandingkan dengan makhluk. Itu je. Akhirnya kita kata Allah, memang kau hebat. Memang kau hebat. Okey. Dah. Tanda wah. Sambung. InsyaAllah Ustaz. Kat mana? Qul huwallahu ahad. Okey. Tu. Inna niya Allah. Terima kasih banyak. Qul huwallahu ahad dah. Tanda kat qul huwallahu ahad. Sambung ni. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf semua segala kurangan. Wa bi'allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum.